Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2022. Bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Apa khabar semua yang menonton? Irfan doakan agar anda lakukan yang baik dan ceria selalu. Hari ini kita akan mendalami ilmu sejarah dan pastinya kita akan bersama dengan seorang guru yang akan bersama Irfan hari ini. Jadi siapakah beliau? Kita saksikan dulu profil guru kita. Itulah dia profil guru yang akan bersama Irfan hari ini, iaitu Cikgu Azhari Muhammad dari SMK Teluk Parlimen Garang, Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Irfan? Sihat ya, Alhamdulillah. Dan pastinya Cikgu kita pada hari ini tak lain tak bukan akan memakai busana lengkap baju Melayu dengan sampingnya sekali. Cikgu, nampaknya segak hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Nur Asmawati Makdin dari SMK Sultan Abdul Samad, Selangor. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami untuk episod kali ini. Jadi, Cikgu Azhari, kita tidak bertiga sahaja kerana kita akan bersama dengan dua murid Cikgu yang sekarang ini berada dalam talian. Jadi, apa kata kita perkenalkan mereka? Silakan. Okey, terima kasih Irfan. Untuk kali ini, untuk episod kali ini, saya bawakan kepada anda semua dua orang murid saya dari SMK Teluk Parlimen Garang. Yang pertama, saya perkenalkan adik Nur Dalila Safia. Lambai sikit Dalila. Mana Dalila? Itu dia. Okey, baik. Hai Dalila. Ya, dan yang kedua Irfan, saya bawakan kepada kita semua adik Nisa Zulaika juga dari SMK Teluk Parlimen Garang. Lambai sikit Nisa. Baik, mereka ini masing-masing tingkatan 5 atau bagaimana Cikgu? Ya, mereka tingkatan 5. Tingkatan 5, calon-calon SPM 2022. Jadi, untuk hari ini kita bawakan topik yang bagaimana Cikgu? Okey, untuk hari ini Irfan, saya bawakan kepada anda semua satu tajuk yang agak dekat dengan kita sebab kita dah nak hampir kepada sambutan Bulan Kebangsaan. Setuju. Okey, dan untuk kali ini saya bawakan tajuk faktor kemunculan nasionalisme di negara kita dan bagaimana golongan intelektual cuba untuk menanamkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat. Okey Irfan, itu baik. tajuk kita hari ini. Itu tajuk kita pada hari ini. Jadi, mungkin boleh Cikgu mulakan dengan mukadimahnya dari segi setiap pembelajaran dan juga objektif kita. Silakan Cikgu. Okey, untuk hari ini saya bawakan 6 faktor. Okey, siapa yang bagi calon-calon SPM kena faham tentang konsep nasionalisme. Cinta akan negara. Tapi berbeza nasionalisme zaman dulu dengan nasionalisme sekarang. Nasionalisme zaman dahulu lebih kepada nak membebaskan negara kita dari penjajahan. Beza dengan sekarang. Okay, kita tengok dulu ke 6 faktor. Faktor yang pertama adalah peranan agama. Bagaimana agama itu cuba untuk menanamkan sifat cintakan negara dalam kalangan rakyat tanah Melayu. Asalnya, murid-murid di rumah, asalnya agama ini datangnya dari para pelajar tanah Melayu yang berjaya melanjutkan pelajaran ke Mesir, Irfan. Dari Mesir, sebenarnya mereka dah mula menuntut kebebasan dari penjajahan di Mesir. Di Mesir dulu ya. Dan pelajar kita yang berada di sana pulang semula ke tanah Melayu membawa konsep itu ke tanah Melayu. Dan mereka menyebarkan keseluruhan tanah Melayu. Okay? Dan kita ada beberapa nama penggerak kepada gerakan Islah di Mesir. Kita ada Jamal Al-Din, Said Jamal Al-Din Al-Afghani. Dan yang kedua kita ada Syekh Muhammad Abdul dan juga kita ada Rashid Sida. Ini adalah pelopor kepada gerakan Islah di Mesir. Yang mana mereka juga menentang penjajahan di negara Islam di sana dan kita bawa masuk ke tanah Melayu, Irfan. Okey, faktor yang pertama. Itu yang pertama. Faktor yang kedua dari sudut penulisan kreatif. Sebut sahaja penulisan ialah apa yang kita boleh baca. Betul. Dari sudut novel, dari sudut cerpen dan dari sudut puisi. Sebab zaman dahulu Irfan kita tak terlalu terbuka menyatakan kehendak kita tak. Kita berlapik sikit. Kita berlapik. Macam mana kita nak mengkritik penjajah, kita tulis dalam cerpen. Tidak terus terang, Cikgu. Tidak terus terang.
Bila orang baca, baru ada semangat itu. Okay, kita tak direct pergi kepada pihak British kata, okay British aku tak suka kau. Tak. British baca novel, British akan tahu yang rakyat tanah Melayu tak suka. Ada bentuk sindirannya juga. Ya, betul. Dan antara penulis-penulis Jepun, kita ada Harun Aminur Rashid yang menulis novel Melo Kuala Lumpur, yang mana dia ni menulis cerita tentang keperitan rakyat tanah Melayu. Yang mana kita pun kalau baca pun, saya selalu cakap dalam kelas Irfan, kalau awak nak faham buku teks sejarah yang banyak itu, baca macam novel. Baca macam novel. Macam novel. Dia bercinta, kita suka. Dia berpisah, kita menangis. Dia bercerai, kita menangis. Macam tu kita baca buku. Okay? Walaupun novel cerpen tu khayalan. Khayalan sahaja. Okay? Mereka juga menulis tentang penderitaan rakyat yang dijajah. Okay? Jadi rakyat tanah Melayu yang membaca novel, membaca puisi, membaca cerpen ini juga turut menyerap, mengambil sesuatu daripada novel itu. Okay? Faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, kita ada media cetak. Okay, kalau tadi kita ada novel cerpen, kali ini kita ada surat khabar, kita ada juga majalah. Yang mana maklumat-maklumat berkaitan penjajahan, berkaitan pentadbiran, kita tulis dalam tu. Sama konsep macam penulisan kreatif. Okay, contoh, Akhbar Jawi Peranakan. Okay, dia menegur British ini supaya jangan campur tangan dalam agama dan juga bahasa Melayu. Kita tak tegur depan-depan. Kita tegur melalui penulisan di surat khabar. Akhbar Al-Imam, Akhbar Neraca, Akhbar Pengasuh, mereka ini menulis tentang idea-idea pembaharuan yang patut berlaku di tanah Melayu. Okay, itu media cetak. Yang keempat, dari sudut sistem pendidikan, kita cuba untuk memodernkan sistem pendidikan di tanah Melayu melalui madrasah. Kita ada beberapa madrasah di sini, yang mana saya nak highlightkan dua institusi pendidikan, iaitu MCKK dan juga SITC. MCKK, Malay College Kuala Kangsar, dan juga SITC, Maktab Perguruan Sultan Idris. Nanti lepas ini kita buat soalan, kita akan detailkan berkaitan dengan ini. Faktor yang kelima, kemunculan golongan intelektual, dan faktor yang keenam, pengaruh luar dan serantau. Kita ada Jepun berjaya mengalahkan Rusia, Irfan. Betul. Jepun, negara Asia yang kecil, berjaya mengalahkan Rusia yang sangat besar. Macam mana tu? Kita terinspirasi dari situ. Dapat semangat dari situ kan, cikgu? Ya, dapat semangat. Kita tengok orang boleh berjaya, kenapa kita tak boleh? Okay? Itu 6 faktor. Dan kemudian nasionalisme ini berkembang melalui golongan-golongan intelektual. Kita ada 3. Intelektual berpendidikan agama, intelektual berpendidikan Inggeris, dan juga intelektual berpendidikan Melayu. Okay, seperti mana yang kita lihat dekat sini, intelektual berpendidikan agama, kita ada beberapa orang lah tokoh. Kita ada Syekh Muhammad Tahir yang telah menubuhkan beberapa madrasah. Kita ada Madrasah Al-Atas di Johor Bahru, yang mana mereka cuba nak memajukan sistem pendidikan di negara kita. Okay? Dan mereka menyebarkan apa idea mereka melalui beberapa surat khabar. Kita ada Al-Imam, Al-Ikhwan. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, intelektual berpendidikan Inggeris, Irfan. Asalnya, sekolah ini ditubuhkan oleh pihak British untuk melatih rakyat tanah Melayu. Untuk bekerja dalam kerajaan. Sebenarnya susah kita nak masuk sekolah Inggeris ini. Okay? Hanya golongan-golongan anak bangsawan sahaja. Yang rakyat-rakyat marhin, kita masuk sekolah Melayu je. Sekolah Melayu je. Okay? Dan kita ada beberapa tokoh. Kita ada Raja Chulan, kita ada Raja Uda. Raja Chulan siapa tak kenal, maksudnya tak pernah masuk KL. Betul. Popular nama Raja Chulan ini. Okay? Dan mereka juga bila dah masuk kepada sekolah Inggeris, dibenarkan bekerja dalam kerajaan British, mereka menuntut beberapa hak. Okay? Dan yang ketiga, intelektual berpendidikan Melayu. Okay, yang mana mereka ini telah belajar di Maktab Perguruan Sultan Idris, yang mana maktab ini telah melahirkan beberapa tokoh nasionalis dan juga telah melahirkan, mewujudkan pejabat karang mengarang. Zakbar. Zakbar muncul waktu ini. Siapa tak kenal Zakbar adalah pendeta Melayu kita, pendeta bahasa Melayu. Okay, dan bahan bacaan juga dibawa masuk dari Timur Tengah, terutama dari Indonesia.
dan berkembang pesat ketika itu. Okey, intelektual berpendidikan Melayu yang mana kurikulum mereka juga antaranya bukan setakat sekarang je Irfan. Sebenarnya dari zaman SITC ni telah mewajibkan mata pelajaran sejarah. Oh, bukan sekarang je, dulu Bukan pun. sekarang, dari dulu. Okey. Okey, tahu sejarah negara, kita dapat semangat nasionalisme kat situ. Betul. Okey. Selain daripada sejarah juga kita ada mata pelajaran anyaman dari sudut kesihatan, dari sudut sukan pun dititik berat di SITC. Okey, dan mereka ni juga telah melahirkan karya-karya yang berkualiti. Buku-buku penulisan yang berkualiti. Kita baca pun menyerap semangat dari buku tersebut. Zakbar, penulis kita. Okay. Di Pejabat Karang Mengarang ni Zakbar berperanan sebagai ketua penterjemah. Buku-buku dari luar yang masuk ke SITC ini diterjemahkan oleh Zakbar supaya kita dapat baca. Okay. Kita tahu bahasa Melayu. Betul. Kalau buku dari Mesir datang dalam bahasa Arab, tak faham Irfan. Zakbar akan terjemahkan dulu. Ya, Zakbar akan terjemahkan dulu. Okey. Baik cikgu. Baik, terima kasih lagi sekali kepada cikgu Azhari kerana berkongsi kepada kita permulaan bagi perkongsian untuk hari ini gerakan nasionalisme di negara kita, negara Malaysia. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Sukses SPM 2022 di mana sekarang ini Cikgu Azhari akan bawa kita kepada soalan-soalan yang berkaitan dengan topik kita iaitu gerakan nasionalisme di Malaysia. Jadi cikgu, jom kita mulakan. Okey, terima kasih Irfan. Saya perbetulkan sikit, bukan di Malaysia, di negara kita. Di negara kita. Ya, sebab tajuk kali ini zaman penjajahan. Tanah Melayu. Tanah Melayu. Kita belum merdeka lagi. Okey, seperti mana calon-calon di rumah dan juga di Google Meet kita, kertas SPM. Kita ada dua kertas. Kertas satu, kertas dua. Yang mana kertas dua ni kita pecah kepada dua bahagian. Bahagian A soalan struktur dan juga bahagian B soalan esei. Kita tengok dulu contoh soalan struktur. Selalunya kita akan soal kepada calon-calon SPM 3 atau 4 soalan bagi satu-satu soalan struktur. Okay, contoh, hari ini saya bawakan kepada anda beberapa bentuk soalan. Soalan yang pertama, senaraikan 3 faktor gerakan nasionalisme. 3. Kita dah nyatakan dekat situ, kita nak 3 jawapan Irfan. Dia dah mention dah kat situ. Baik. Nak jawab lebih boleh Irfan? Boleh, tapi Farah rasa markahnya tetap sama. Ya, markah tetap sama. Okey, markahnya tetap 3. Dan soalan B, siapakah yang memimpin perjuangan gerakan Islah di Mesir? Bentuk soalan yang B ni kita tak nyatakan berapa. Tapi nanti lepas ni saya akan bagi tahu berapa jawapan yang kita nak di situ. Baik. Dan soalan C ni kita pecahkan lagi kepada 2. C1 dan juga C2. Apakah yang dimuatkan dalam akhbar Jawi Peranakan dan juga akhbar Fajar Sarawak? Dan soalan yang terakhir, adakah pengaruh luaran telah menyemarakkan pergerakan nasionalisme di negara kita? Bincangkan. Ini soalan pendapat. Adakah awak setuju? Ya, tidak. Bincangkan. Okey. Dan untuk yang pertama, kita bincangkan jawapan dia. Senaraikan 3. Okey, antara Dalilah dan juga Nisa. Siapa yang nak bantu saya jawab soalan yang pertama ni? Baik. Murid-murid. Saya nak jawab. Silakan Dalilah. Okay, 3 faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Yang pertama, sistem pendidikan. Yang kedua, pengaruh agama. Yang ketiga, penulisan kreatif. Contohnya akhbar, majalah, novel, cerpen dan puisi. Wah, siap contoh lagi cikgu. Siap contoh. Okey. Macam mana cikgu jawapan yang diberikan oleh Kita Dalilah? tengok jawapan dari Dalilah. Yang pertama, Dalilah kata sistem pendidikan. Betul lah. Satu markah kat situ. Betul. Sebab Selesai. untuk soalan yang macam ni, Irfan, untuk soalan struktur, biasanya kita tak perlukan huraian. Tak Kita perlu kena huraian. tengok kata tugas dia apa. Dia nak senaraikan 3 faktor. Okey. Tadi dah sebut 6 kan? Betul, ada 6. Ada 6. Okey, tengok. Jawapan yang pertama, sistem pendidikan. Betul. Jawapan yang kedua, pengaruh agama.
Okey, pengaruh golongan agama tadi pun juga satu markah di situ. Penulisan kreatif pun ada satu markah di situ. Okey, maknanya Dalilah telah dapat 3 markah penuh di situ. Cuma Dalilah bagi contoh tadi. Okey, akhbar dan majalah. Okey, akhbar dan majalah sebenarnya terletak di bawah faktor media cetak. Okey. Boleh dapat satu markah di situ. Cumanya novel, cerpen dan puisi. Saya ada buat 2 palang dekat situ. Maksudnya di sini jawapan novel, cerpen dan puisi ini adalah ulangan. Okey. Ulangan kepada penulisan kreatif. Benda yang sama. Benda yang sama. So tak boleh dapat markah untuk novel, cerpen dan juga puisi. Walaupun ada 4 Irfan, markah tetap 3. Okey. Cikgu Irfan nak tanya. Ya. Contohnya kalau ada murid yang bagi jawapan, dia bagi contoh tetapi bukan orang kata apa faktor yang betul. Maksudnya contoh jawapannya adalah novel, cerpen dan puisi, bukannya tulisan kreatif. Adakah markah akan diberi juga? Boleh Boleh tak ada dapat? masalah. Sebab faktor kemunculan itu adalah novel itu sendiri. Baik. Okey, novel adalah penulisan kreatif. Benda yang sama. Benda yang sama. Kalau dia tak tulis penulisan kreatif, dia hanya tulis novel, cerpen dan puisi, ada markah di situ. Okey. Okey, Baik. satu. Terima Okey, kasih. untuk soalan seterusnya Irfan kita sambung. Silakan. Boleh? Okey, gerakan Islam menjadi wadah. Siapakah yang memimpin perjuangan gerakan Islam di Mesir? Okey, siapa pula nak jawab kali ni? Mungkin Nisa pula atau macam mana? Oh, tak apalah, kali ni biar saya yang jawab. Okey, cikgu Biar saya yang jawabkan. Silakan. Okey, tak apa. Sebab nama-nama ni dia agak sukar sikit. Betul, susah nak ingat ni susah cikgu. ingat. Tapi ada tips di Ada sini tips, saya silakan, bagi tahu. cikgu. Okey, antaranya ialah jangan lupa kepala ayat seperti biasa. Kepala ayat di mana-mana pun struktur ke esei saya nasihatkan kepala ayat buat. Pemimpin gerakan Islah ialah Syed Jamal Al-Din Al-Afghani dan Rashid Sida. Okey, ada satu markah di situ, Syed Jamal, Rashid Sida, markah yang kedua. Selain itu, Syekh Muhammad Abduh. Siapa yang teliti permulaan kita tadi, ejaan Syekh Muhammad Abduh ni sebenarnya salah, Irfan. Betul. Saya nak tegur sebenarnya. Lain. Ejaannya lain tu. Sengaja je saya. Okey. Baik. Syekh, kita boleh sebut. Tapi kita tak ingat ejaannya Ejaan. macam mana. Okey. Sepatutnya SHEIKH. Betul. Muhammad pun penuh. MUHAMMAD. Abduh. Tapi dari sudut jawapan kita terima. Adakah sebab bunyinya sama cikgu? Ya, itu puncanya. Asalkan ada bunyi. Baik. Okay, dari sudut nama, saya nasihatkan tak kisahlah ejaan salah tak apa. Kalau boleh betul lah. Kita pun kalau nama kita salah hijau pun kita marah kan. Betul, setuju. Tapi asalkan ada sebutan dia kita terima. Okey. Okay, cuma dari sudut nama majalah, nama surat khabar itu hati-hati. Itu kena tepat. Okay. Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Silakan. Apakah yang dimuatkan dalam jawi peranakan? Siapa nak bantu saya jawab? Kali ni diorang pula kena jawab. Okey. Antara Dalilah dan juga Nisa Zulaika. Siapa nak bantu cikgu untuk jawab soalan ni? Saya nak jawab, cikgu. Okey, silakan Nisa. Saya nak jawab, cikgu. Okey. Perkara yang dibuatkan dalam akhbar berikut ialah yang pertama, jawi peranakan iaitu menegur campur tangan British dalam soal agama Islam dan isu bahasa Melayu. Yang kedua pula ialah Fajar Sarawak iaitu menegur pemerintahan Brooke yang telah mengabaikan hak dan kepentingan. Okey, terima kasih Nisa. Kita tengok jawapan yang pertama untuk jawi peranakan. Saya nasihatkan Nisa dan juga murid-murid di rumah sana mulakan dengan kepala ayat. Sebab Nisa tadi jawab tanpa kepala ayat terus jawapan. Saya nasihatkan buat kepala ayat. Menegur campur tangan British. Ada satu markah di situ. Dalam soal apa? Agama Islam dan juga isu bahasa Melayu. Okay, untuk soalan yang berbentuk ini, dia pecahkan kepada C1, C2. Tak boleh pilih. Kena jawab dua-dua. Kena jawab dua-dua. Kadang-kadang calon SPM kita ni, dia tengok C1, C2, dia pilih salah satu. Yang mana yang boleh jawab je? Ya, tak boleh. Dua-dua kena jawab. Okey. Sebabnya C1 ada satu markah di situ. Okay, dan juga C2 pun ada satu markah di situ. Dua-dua kena jawab. Okey, Fajar Sarawak pula. Menegur pemerintahan Brooke yang telah mengabaikan hak dan kepentingan. Kita tegur pemerintahan Brooke di dalam Fajar Sarawak. Satu markah di situ. Okey, calon-calon di rumah, ingat sekali lagi saya ulang.
Untuk soalan pecahan C1, C2, kena jawab dua-dua. Okey, cuba untuk jawab dua-dua. Okey, dan soalan D. Adakah pengaruh luaran telah menyembarakkan pergerakan nasionalisme di negara kita? Bincangkan. Ada 3 markah di sini, Irfan. Okey, siapa nak jawab kali ini? Ini soalan pendapat cikgu kan? Ya, Sama pendapat. ada ya ataupun tidak. Ya, Dan betul. jelaskan. Baik, siapa nak bantu cikgu untuk soalan ini? Nisa ataupun Dalila? Yang tersenyum sekarang ini. Silakan Dalila. Cikgu. Ya, pengaruh luaran telah menyemarakkan pergerakan nasionalisme di negara kita seperti perjuangan Mahatma Gandhi yang menentang British tanpa kekerasan. Ya. Terima kasih Dalila. Dalila telah bagi tahu kita ayat perkataan yang pertama, ya. 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 Okey. Dia dah ada pendapat dia Betul. sendiri, pendirian dia sendiri. Dia kata betul, ya. Dah Pengaruh setuju luaran itu ni dah kan? setuju. Ha. Okey. Kalau orang akad nikah pun dia akan kata sah. Sah ke tak sah? Okey. Dua benda je. Okey. Baik. Ya, ada satu markah di situ. Okey. Ya, satu markah di situ dan Dalila telah bagi tahu kita kenapa dia menyatakan ya itu. Menyatakan sebab itu. Okey. Ya, satu markah, pengaruh luaran telah menyembarakkan pergerakan nasionalisme di negara kita. Diambil balik kepala soalan. Baik. Okey. Dan kerana seperti perjuangan Mahatma Gandhi yang menentang British tanpa kekerasan. Dia bagi tahu faktor luar. Okay, faktor luar yang telah menyembarakkan pergerakan nasionalisme kita. Betul. Contohnya Mahatma Gandhi di India. Okay, perjuangan Mahatma Gandhi di India yang menentang tanpa kekerasan. Irfan, ada 3 markah di situ. Pendirian Dalila, 1 markah. Okey. Kenapa pendirian itu? Dia bagi contoh Mahatma Gandhi. Itu 2 markah. 2 markah. Apa yang Mahatma Gandhi buat? Menentang British tanpa kekerasan. Okay, so kita terinspirasi macam mana Mahatma Gandhi ni tak keluarkan senjata pun, Irfan. Betul. Dengan kata-kata je. Kata-kata pun tajam juga, Ya, cikgu. betul. British pun takut dengan Mahatma Gandhi. Dengan kata-kata dia boleh menyatukan penduduk-penduduk India. Kita terinspirasi. Cuma Irfan, Ini saya. kalau calon jawab ya sahaja tanpa ada sokongan kepada ya, ada markah ke tidak di situ? Mungkin ada cikgu sebab pendapat atau macam mana? Tak, kita perlukan sokongan. Perlukan sokongan Ya, juga. kita perlukan huraian untuk itu. Memang tak Kalau dapat langsung setakat, cikgu, tak ada. Tak Kalau ada setakat markah. ya, Ha. tak ada markah. Okey. Ya, bagi sebab. Bagi sebab. Kita nak sokong. Awak suka saya, suka. Sebab Kenapa? Kenapa? Kita nak tahu. Saya nak tahu benda Nak tu. tahu. Okey. Okay, Jadi itu. cikgu, kalau contohnya kalau macam bagi satu penjelasan, adakah satu markah? Macam mana? Ya, betul. Okey. Untuk soalan macam ni, sebab soalan ini adalah berbentuk bincangkan. Huraian kita terima, contoh pun kita terima. Baik. Okey, ni antaranya. Okey, kita ada Mahatma Gandhi dekat India. Selain Mahatma Gandhi, kita ada faktor-faktor lain yang menyembarakkan pergerakan nasionalisme. Ada tak siapa-siapa yang boleh bantu saya? Apa lagi faktor luaran yang lain? Antara Nisa dengan Dalila, siapa lagi? Siapa boleh bantu? Ada yang boleh bantu cikgu sekarang ni? Dalila ataupun Nisa. Apakah ada tak lagi faktor lain yang membantu menyemarakkan pergerakan nasionalisme di negara kita? Di negara kita. Faktor luaran. Faktor ada lagi luaran. tak? Ada lagi tak? Siapa boleh bantu? Ha. Dalila boleh? Boleh cikgu. Okey. Cuba Dalila. Silakan. Okay, pertama, perjuangan Jose Rizal di Filipina. Yang kedua, Soekarno di Indonesia. Okay, kita ada lain. Betul. Sebab Soekarno di Indonesia pun telah memulakan perjuangan menuntut kebebasan. Jose Rizal pun sama. Kita ada revolusi di China pun sama juga. Okay, revolusi China menentang kerajaan Manchuria membentuk Republik China ketika itu. Itu faktor luaran, Irfan. Kita tengok faktor-faktor yang luar tu, kita pun terinspirasi sama. Okay, itu ketika itu. Kalau pada masa sekarang, Irfan, Ya, saya. nasionalisme sekarang berbeza dari dulu. Kita tak ada penjajahan. Dah selesai dah. Dah selesai dah. Masalah itu. Tapi saya nak tahu jugalah pendapat Irfan. Pendapat saya juga. Pendapat Irfan. Okey, berapa markah saya nak bagi ni?
tengoklah berapa pendapat yang Irfan bagi. Silakan cikgu. Apa Macam soalan mana ni, cikgu? Irfan menunjukkan cintakan negara kita sekarang? Okey. Baik, macam mana cara Irfan tunjukkan semangat cinta akan negara, cikgu? Yang pertama, Irfan akan sentiasa berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Yang kita ada 5 tu. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Tepat sekali. Tepat sekali. Berapa markah cikgu boleh bagi tu, cikgu? Bolehlah, kita bagi 6 kat situ. 6 markah. 6 kat situ. Okey, kalau cikgu pula macam mana, cikgu? Kalau saya, cara menunjukkan cintakan negara bersatu, perpaduan. Betul. Cara kita nak menunjukkan yang kita sukakan negara kita, sayangkan negara kita, benda yang pertama Irfan, bersatu. Kita kan ramai rakyat. Betul. Dan rakyat kita juga berbilang kaum, berbilang agama. Ya, betul. Dari perpaduan kita boleh mengembangkan ekonomi kita, memajukan negara kita. Bersatulah. Bersatulah rakyat Malaysia semua. Baik, terima kasih cikgu untuk penerangan di segmen ini. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami tentunya di Didik TV KPM untuk sukses SPM 2022, di mana kita sekarang ini sedang berdiskusi mengenai topik nasionalisme di negara kita, iaitu mata pelajaran sejarah. Jadi Cikgu Azhari, cuba teruskan dengan soalan-soalan yang seterusnya. Silakan. Okey, terima kasih Irfan. Untuk soalan yang seterusnya, kita masuk kepada bahagian B kertas 2, iaitu soalan esei. Okay, seperti mana saya rasa semua calon SPM dah tahu format peperiksaan untuk kali ini. Kita hanya ada 5 soalan esei. 5 soalan esei? 5 soalan saja yang kita tawarkan dan hanya boleh jawab 3. Bukan, nak jawab 5 pun boleh, tak ada masalah. Cuma kita akan kira 3 markah yang terbaik. Okey. Okay, 3 soalan yang memberi markah yang paling tinggi. Kita contoh, kita tengok untuk kali ini saya tak bawakan, selalunya soalan esei akan pecah, satu soalan akan pecah 3. A, B, C. Tapi untuk kali ini, episod kali ini, saya akan tunjukkan 2 jenis soalan sahaja. Ya, 2 bentuk sahaja. Yang pertama, saya bacakan stimulus. Di atas ni kita panggil sebagai stimulus. Okey, calon-calon di rumah sana ataupun murid-murid tingkatan 4 di sana, calon-calon SPM juga, baca stimulus betul-betul. Sebab kerana di dalam stimulus akan membantu anda menjawab soalan. Ada clue dekat situ. Intelektual berpendidikan Inggeris dan Melayu telah dinyatakan 2 dekat sini. Inggeris 1, Melayu 1. Lepasan Maktab Melayu Kuala Kangsar MCKK dan Maktab Perguruan Sultan Idris SITC. Dari stimulus ini, anda kena clearkan pemahaman anda. MCKK untuk Inggeris atau Melayu, SITC untuk Inggeris atau Melayu. Okey. So di sini clearkan MCKK untuk intelektual berpendidikan Inggeris dan SITC untuk intelektual berpendidikan Melayu. Turut terlibat dalam perkembangan nasionalisme di negara kita pada awal abad ke-20. Di sini telah nyatakan awal abad ke-20, zaman kita dijajah, bukan sekarang. Clearkan. Soalan ini memang akan berpandukan kepada stimulus. Okey, A. Bagaimanakah golongan intelektual ini membangkitkan nasionalisme pada ketika itu? Okey, bagaimanakah kata tugas? Sebut je bagaimanakah, dah tahu itu adalah cara. Okey, kaedah mereka membangkitkan nasionalisme pada ketika itu. Pada abad ke-20, zaman penjajahan, bukan zaman sekarang. Okay. Kalaupun saya tutup pada ketika itu pun, soalan akan berbunyi, bagaimanakah golongan intelektual ini membangkitkan nasionalisme? Itu merujuk kepada stimulus, merujuk kepada zaman penjajahan. Okay, kena clear dekat situ. Okay, soalan A. Okay, ini kehendak soalan, macam mana nak bangkitkan nasionalisme. Ada siapa nak bantu saya jawab soalan yang pertama ni? Baik, tak lain tak bukan, kita ada 2 sahaja. Ada 2 sahaja. Sama ada Dalilah ataupun Nisa Zulaika. Silakan. Saya nak jawab cikgu. Silakan Nisa.
Okey, golongan intelektual ini membangkitkan nasionalisme pada ketika itu dengan menyuarakan hak mendapat pendidikan bagi orang Melayu. Mereka juga menuntut British memperbaiki taraf hidup dan membuka peluang pekerjaan kepada orang Melayu. Okey, terima kasih Nisa. Itu jawapan Nisa. Kita nak tengok Dalila boleh sambung tak Dalila? Dalila ada idea tak? Ada Oh, cikgu. ada. Ada juga. Sebab Okey, baik, Irfan sila. saya tadi saya tengok Dalila sebenarnya nak jawab tadi. jawab, Dia itulah. nak jawab. Tak apa, kita bagi peluang kepada Dalila juga. Silakan Dalila Safia. Okay, selain itu, mereka berjaya menghasilkan buku berkualiti dalam membangkitkan semangat kebangsaan. SITC juga telah meniupkan kesedaran dalam kalangan pelajar dan melahirkan tokoh penulis dan nasionalis. Okey, terima kasih Dalila membantu Nisa menjawab soalan yang ini. Dan sebenarnya kalau kita tengok jawapan Nisa tadi. Baik. Okey, kita tengok jawapan yang pertama, jawapan daripada Nisa. Dia kata golongan ini seperti biasa. Benda ni tak perlu saya ulang-ulang. Kepala ayat. Kepala ayat kena ada. Okey. Mesti ada. Okey. Dengan menyuarakan hak mendapat pendidikan bagi orang Melayu, ada satu markah di situ. Mereka juga menuntut British memperbaiki taraf hidup. Ada satu markah di situ dan juga membuka peluang pekerjaan kepada orang Melayu. Bagaimanakah kita nak cara? Cuma soalan ini merujuk kepada stimulus kita nak dua-dua. Intelektual berpendidikan Inggeris satu dan juga intelektual berpendidikan Melayu. Jawapan Nisa kat sini semuanya dari golongan intelektual berpendidikan Inggeris. Kita nak satu lagi jawapan yang Melayu pula. Sebaik Dalila bantu tadi. Itulah tu. Kalau tidak, 3 je markah dia. Baik. Katakan soalan ini ada 6 markah. Okey. Dan Nisa memberi 5 jawapan di sini. 3 markah diperuntukkan untuk Inggeris, 3 markah diperuntukkan untuk golongan intelektual berpendidikan Melayu. Kita dah agihkan siap-siap. Baik. So rugilah kalau Nisa hanya jawab untuk golongan intelektual berpendidikan Inggeris. Mesti ada jawapan dari golongan intelektual berpendidikan Melayu. Terima kasih Dalila. Seperti biasa, tak perlu saya nak ingatkan, cikgu-cikgu di sekolah anda pun dah bagi tahu untuk masuk fakta yang kedua mesti ada penanda wacana. Ini wajib cikgu ya? Nak kata wajib tak juga. Okey. Tapi ini adalah cara yang paling senang. Paling senang. Paling senang untuk melengkapkan ayat. Baik. Itu sahaja. Okay, berjaya menghasilkan buku yang berkualiti, ada satu markah dekat situ. Dan SITC juga telah meniupkan kesedaran dalam kalangan pelajar, melahirkan tokoh penulis. Seperti mana awal-awal tadi kita dah sebutkan beberapa orang tokoh yang telah dilahirkan oleh SITC. Okey, tadi untuk golongan intelektual berpendidikan Inggeris ada 3 markah dan untuk golongan intelektual berpendidikan Melayu kita tambah lagi 3 markah. Perfect 6 markah di sini. Okey, dan untuk soalan yang kedua. Okey, soalan ini soalan agak baharu yang yang kementerian telah mula perkenalkan untuk membantu calon menjawab. Beri ulasan anda berkaitan dengan petikan di bawah. Kita bagi satu petikan panjang Irfan. Okey, dan calon-calon SPM, murid-murid tingkatan 4 juga baca artikel ini. Ada clue dalam petikan ini, ada jawapan Irfan. Baik. Okey, panjang sangatlah Irfan. Nak minta tolong saya baca ke cikgu? Silakan. Baik, Irfan cuba baca ya. Usman Awang pernah menyebut bahawa golongan intelektual harus memihak kepada kemajuan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, semangat perwira dan berjiwa besar, menghapuskan kemiskinan dan menentang penindasan oleh golongan berkuasa dan kaya ke atas golongan yang lemah atau miskin. Justeru, golongan intelektual perlu memahami serta mengenali masyarakat dan sistemnya, selain persekitaran kehidupan sedalamnya, melihat dengan sikap kritis segala sebab dan akibat. Dengan berbuat demikian, golongan intelektual mampu menyumbang idea dan kebakaran untuk membangunkan masyarakat. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Saja je suruh Irfan baca. Itulah tu. Irfan okey je. Okay, Baik. sedap Irfan baca. Macam terima membaca kasih. berita. Okey. Ini artikel. Okay, kita akan bagi soalan, beri ulasan.
baca soalan betul-betul, ulaskan dan kita akan bagi petikan panjang. Dan dari petikan ini anda boleh keluarkan beberapa idea yang dibawa oleh Osman Awang. Osman Awang kata yang pertama ilmu. Satu. Okey, satu isi di situ. Ilmu apa? Sains dan teknologi. Okey, yang kedua, semangat apa? Semangat perwira. Satu, berjiwa besar. Tiga, menghapuskan kemiskinan. Kita ada 4 isi di situ. Menentang penindasan. Yang kelima, apa lagi kat situ? Faham, kenal masyarakat, kenal sistem kita. Apa lagi? Melihat dengan sikap yang kritis sebab dan akibat, menyumbang idea. Ini antara isi-isi penting yang ada dalam artikel ini. Dan untuk pengetahuan, katakan 8 markah untuk soalan ini. 4 markah berada dalam petikan. Ini isi-isi dia. Okey. 4 markah dah dalam tangan dah. Baik. So, baca betul-betul petikan ini. Okay? So, jadi saya nak minta salah seorang daripada murid kita untuk ulaskan petikan ini. Siapa boleh ulaskan? Siapa nak mula dulu perbincangan kita? Nisa ataupun Dalila? Okey, nampaknya Nisa. Nisa, silakan. Okey, berdasarkan petikan, golongan intelektual perlulah meningkatkan ilmu pengetahuan dalam semua bidang, terutama dalam bidang sains dan teknologi yang membolehkan negara bersaing dengan negara yang lain. Golongan ini juga perlu berjiwa besar dalam memajukan negara dan menjadi contoh kepada masyarakat lain. Okey, terima kasih Nisa. Okey, itu ulasan Nisa ke atas artikel ini. Okey, apa yang saya nasihatkan, boleh ambil bulat-bulat. Okey. Nak salin dari atas sampai bawah pun tak ada masalah. Cumanya tak ada ulasan. So markah dia total up 4 markah 4 je lah yang dia boleh sahaja. dapat. Okey. Sayanglah dekat situ. Sebab isi semuanya ada di dalam petikan ini. Okay? Kita tengok yang pertama. Nisa bagi tahu kita berdasarkan petikan. Seperti biasa kepala ayat tak perlu kita bagi tahu. Okay? Berdasar petikan, golongan intelektual perlulah meningkatkan ilmu pengetahuan. Kalau ingat balik, saya ulang balik yang tadi, kemajuan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Okay, dia dah gabungkan dua-dua. Cuma Nisa dekat sini dia pecahkan kepada dua. Meningkatkan ilmu pengetahuan. Okay, dia ubah sikit ayat dari artikel. Sangat bagus Irfan. Okay, dalam semua bidang. Okay, Nisa teruskan jawapan dia dalam semua bidang, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Dia ubah ayat dari artikel. Sesuatu yang sangat bagus. Jangan ambil bulat-bulat. Ubah sikit ayat dalam petikan. Dapat 2 Irfan dekat situ. Okey. Ilmu 1, sains 1. Okay, 2 markah. Kenapa kena ada ilmu? Okay, Nisa telah ulaskan kat situ kenapa kena ada ilmu supaya negara kita boleh bersaing dengan negara yang lain. Sebab itu kena ada ilmu, terutama sekali sains dan teknologi. Sebab negara lain dah mula, teknologi semua dah berkembang. Betul. Kita cuba untuk follow, cuba untuk ikut perkembangan teknologi diorang. Okey, 3 markah di situ. Okey, cuba lihat dekat sini. Dari artikel ada ilmu pengetahuan, ada sains teknologi 2 markah sebab ayat telah diubah di situ, diulaskan bersaing 3 markah di situ. Okey, Nisa juga telah ambil golongan ini perlu berjiwa besar. Kenapa perlu berjiwa besar? Kita ambil dari artikel memajukan negara. Memajukan negara tak ada dalam petikan. Betul. Dia ulaskan kenapa berjiwa besar. Ada berapa kat situ? 2, 4, 5 markah. 5 markah dah. Okey. 5 markah je. Kalau 8 markah tak cukup lagi lah. Tak cukup lagi. Saya tambah sikit. Silakan. Okay, saya tambah. Saya ambil. Kalau saya lah. Kalau saya jadi calon SPM, tak mungkin dah. Golongan ini juga perlulah menyumbang segala idea. Menyumbang idea berada dalam petikan. Dia ambil sahaja. Tapi ni, saya tambah lagi, bukan setakat idea, pendapat, kepakaran untuk apa? Bangunkan masyarakat. Kenapa nak bangunkan masyarakat? Okey, kat situ ada 1 markah.
supaya dapat memakmurkan negara dari sudut ekonomi. Kita ulaskan lagi, kita kembangkan lagi. Keadaan ini dapat menjamin kebajikan dan taraf hidup rakyat. Ekonomi makmur, kebajikan rakyat terjaga, taraf hidup rakyat akan meningkat. Ulaskan lagi. Kalau rasa tak cukup juga, boleh kembangkan lagi dari sudut kebajikan. Kebajikan apa yang kita boleh jaga? Dari sudut pengangkutan, dari sudut makanan, dari sudut pendidikan, dari sudut agama kita boleh jaga. Kembangkan idea awak. Kita dah bagi petikan, kita dah bantu dan usaha awak untuk kembangkan lagi idea-idea yang berada dalam petikan. Kita nak bantu. Betul. Selalunya Irfan, untuk soalan ini adalah soalan kebat. Kita memang peruntukkan 8 markah. Baik. Banyak tu Irfan. Betul. Kalau 8 kali 3, dah 24 markah dalam tangan Irfan soalan yang sebegini. Betul. Jadi usaha lebih sikit sebab kita tahu untuk soalan fakta ni agak sukar untuk kita jawab sebab kita punya ingatan pun agak terhad. Jadi soalan macam ni dapatkan jawab betul-betul. Jawab betul-betul. Baik. Ya. Jadi boleh Ifrah lakonkan di sini mana cikgu cakap di mana untuk soalan essay ni kita kena jadi seorang yang kritis untuk menjawab soalan, berikan huraian dan pendapat masing-masing untuk memenuhi keperluan dan kehendak soalan. Terima kasih cikgu untuk segmen kali ini dan kita akan berhenti berehat seketika. Jadi teruskan bersama kami tentunya di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Sukses SPM 2022 di mana kita sedang membincangkan mengenai topik nasionalisme di negara kita bersama dengan Cikgu Azhari. Jadi kita akan teruskan lagi dengan soalan-soalan seterusnya. Apa kata kita mulakan Cikgu? Terima kasih Irfan. Untuk segmen kali ini saya bawakan soalan-soalan objektif pula. Kertas satu. Kertas satu. Baik. Okey, saya suka nak ingatkan kertas satu kita tawarkan 40 soalan. Okey, 40 soalan objektif yang mana calon SPM, murid-murid tingkatan 4 boleh menjawab soalan ini dalam masa 1 jam. Okey, saya nasihatkan awal-awal dari seorang guru, jawablah, manfaatkan 1 jam itu 60 minit. Baik. Kadang-kadang Irfan, calon kita tak sampai 1 jam dah siap. Dan bukan setakat dah siap, dia dah tak nak tengok dah. Tak nak tengok dah kita tak nak ziarah tengok tu. dah. Kalau boleh dia nak keluar daripada Dewan Peksa tu. Kenapa cikgu Benda dah siap. Benda dah siap. Dah tak tahu nak buat apa. Okey. Cuma saya nasihatkanlah dalam 40 soalan agihkan satu soalan lebih kurang 2 minit. Telitilah soalan itu Fahami betul-betul. betul-betul. Faham betul-betul. Buat nota atas kertas satu itu. Contenglah kan cikgu? Conteng, ya. Apa? Sebab kadang-kadang calon kita takut nak conteng. Conteng sahaja, tak ada masalah. Okey. Dan selalunya kertas satu akan datang dahulu baru jawab kertas dua. Jadi macam mana kita nak ulang kaji kertas dua, buat nota di atas kertas satu. Baik. Sebab selang masa antara kertas satu dengan kertas dua lebih kurang 2-3 jam je. Nak ulang kaji untuk kertas dua agak pendek jangka masa je. Betul. Untuk kertas satu, 60 minit, jawablah 60 minit. Okey, dalam masa 60 minit. Contoh yang pertama. Okey, untuk soalan yang pertama ini, kita berkaitan dengan tokoh-tokoh nasionalisme. Okey, sebelum saya bacakan soalan ini, antara Nisa dan juga Dalila, siapa yang setuju siapa yang volunteer nak jawab soalan ni? Hey, cikgu. Okey, Dalila. Silakan. Okey. Cuma kali ni saya akan interaksi Dalila sambil-sambil kita jawab. Boleh, tak ada Boleh, masalah. Irfan? Okey, bagaimanakah tokoh berikut membangkitkan kesedaran nasionalisme di negara kita? Okey, kita ada 3 orang tokoh. Abdul Rahim Kajai, kita ada Pak Sako, kita ada Harun Aminur Rashid. Sebelum kita menjawab, saya nak tahu Dalila. Tokoh-tokoh ini telah menulis buku apa atau cerpen atau novel apa dalam membangkitkan nasionalisme? Soalan mencabar, silakan. Untuk Abdul Rahim Kajai, cerita Awang Putat. Untuk Pak Sako, novel Putera Gunung Tahan. Untuk Harun Aminur Rashid,
novel Melo Kuala Lumpur. Okey, terima kasih. Tepat sekali. Memang betul lah kan cikgu? Memang Dahsyat betul. lah Dalila ni. Pandai. Pandai. Anak murid cikgu kan? Cumanya saya nak bagi tahu sedikitlah Okey. berkaitan dengan Pak Sako Putera Gunung Tahan. Kalau dalam kertas 2 ditulis Puteri Gunung Tahan, salah sikit. Putera dengan puteri. Ya. Kita tak terima. Okey. Dia berbeza dengan nama. Tadi kalau nama salah eja, Betul. sebutan dia Sama. kita kira. Tapi untuk nama novel Putera Gunung Tahan salah tulis jadi Puteri Gunung Tahan. Total memang kita tak terima Tak langsung. terima. Baik. Okey, jadi untuk nama buku hati-hati. Sebab maksudnya dah lain cikgu kan? Dan lain. Jadi kalau calon dah dapat tahu nama novel, nama cerpen tersebut, senang nak jawab. Kita ada Putera Gunung Tahan, kita ada Cerita Awan Putat. Okey, antara A, melalui penulisan kreatif, B, menubuhkan persatuan, C, membangkitkan isu kebudayaan dan D, memperjuangkan gerakan agama untuk manfaatkan 2 minit yang saya kata tadi. Okey, Dalila. Yang mana satu jawapan yang salah, yang tak ada kaitan langsung? D, cikgu. Memperjuangkan gerakan agama. Ya, betul. Memperjuangkan gerakan agama. Dalam SPM, gariskan. Okey, gariskan jawapan yang salah itu. Sebab dah memang confirm salah. Betul. Sah salah. Kita buang siap-siap. Kita buang siap-siap. Sebab dari awal tadi, kalau bercerita bab agama, mesti ada nama Syed, Betul. nama Syekh, Haji. Okay, itu orang-orang agama. So, nama-nama ni tak ada. Tak ada Syed, tak ada Haji. So, tak ada kaitan dengan agama. Dah boleh keluarkan. Walaupun anda tak membaca ataupun anda lupa ataupun anda tiba-tiba blur, fikir logik. Logik akal. Okey. Salah yang pertama. Kita cari salah yang kedua pula, Dalila. Yang mana satu salah? C, membangkitkan isu kebudayaan. Okey, membangkitkan isu kebudayaan. Terima kasih, Dalila. Zaman ini kita hanya fokus kepada penentangan penjajah. Isu budaya lambat lagi. Belum lagi. Kita hanya ada isu ekonomi, kita hanya ada isu apa lagi tadi, Pendidikan. agama, isu bahasa. Bahasa sahaja. Isu budaya ni kita tolak tepi, lambat lagi. Kita nak tuntut. Okey, antara A dengan B. Saya rasa terang-terang dah ada jawapan kat situ. Tapi Dalila, jawapan yang betul adalah A, melalui penulisan kreatif. melalui penulisan kreatif. Kalau awak tahu tokoh-tokoh ini menulis, tak ada kaitan dengan persatuan. Betul. Tak ada kaitan. Sebenarnya B pun salah. Okey, terima kasih Dalila. Jawapan dia A. So, boleh tak agak-agak Irfan kita manfaatkan 2 minit? Boleh cikgu? Boleh. Kita ulang kaji sikit. Betul. Okay? Ini strategi yang sangat tepat sebenarnya kan. Di mana Ya, kita betul. keluarkan dulu yang mana yang salah yang tidak berkaitan dan kita fokus kepada jawapan yang betul sahaja. Betul. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, apakah faktor luar? Siapa pula yang nak jawab kali ini? Faktor luar. Faktor luar. Okey. Dalila lagi ke? Dalila ataupun Saya Nisa? cikgu. Okey, Nisa pula. Silakan Nisa. Nisa pula. Asyik Dalila, Nisa pun nak juga. Nisa pun nak juga. Okey, apakah faktor luar yang mempengaruhi nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua? Okey Nisa, jawapan A, perjuangan petani di Filipina. B, revolusi keagungan di Burma. C, kebangkitan rakyat di Manchuria. Ataupun D, kejayaan Jepun menewaskan Rusia. Tapi saya tak nak tahu yang betul. Saya nak tahu yang salah dulu Nisa. Silakan. C, cikgu. Kebangkitan rakyat di Manchuria. Okey, kebangkitan rakyat di Manchuria. Satu. Lagi satu Nisa, lagi satu yang salah. B, cikgu. Revolusi keagungan di Burma. Okey, revolusi keagungan di Burma. Okey, yang mana satu jawapan yang betul? D, kejayaan Jepun menewaskan Rusia. Okey, kejayaan Jepun menewaskan Rusia. Kalau tajuk ini senang. Okey, kalau tajuk ini yang keluar memang kita dah tahu dah pengaruh luar tu tak banyak. Jepun. Apa lagi tadi di India kita ada Mahatma Gandhi. So, ada di Indonesia. Filipina kita ada Jose Rizal. Di Indonesia kita ada Soekarno. Betul. Okey, soalan yang kedua. Terima kasih Nisa. Okey, soalan yang ketiga.
kita masuk kepada bagaimanakah golongan intelektual berpendidikan agama menyalurkan idea perjuangan mereka. Okey, untuk soalan ini, siapa nak jawab? Cikgu. Patah balik kepada Dalilah. Patah balik Silakan. Dalilah. Berlawan-lawan diorang. Okey, antara A, adakah melalui kerajaan British? Okey, baca soalan, bagaimanakah kita nak cara. Kalau rasa tak baca pun, kita boleh fikir logik. Betul. Kita try fikir logik akal. Melalui kerajaan British. B, melalui akhbar dan majalah. C, melalui persatuan yang radikal. Atau D, melalui bahan bacaan negara jiran. Okey, yang pertama sekali, Dalilah. Yang mana satu jawapan yang salah? Yang salah dulu Yang Dalilah. salah dulu. Nak tolak A. tepi. Melalui kerajaan British. Melalui kerajaan British. Tepat sekali. Memang betul-betul salah. Betul. Tak logik bagi saya. Irfan pun boleh fikir Itu je, kan? tak logik jawapan tak logik. Kita nak menentang British, tapi kita nak minta bantuan dari British. Bercanggah kat situ. Bercanggah. Kita nak tentang, tapi kita nak minta bantuan. Tak boleh logik akal di situ. Okey, yang pertama. Yang kedua, yang salah Dalilah. C. Melalui persatuan yang radikal. Okey, melalui persatuan yang radikal. Okey, Irfan, sebenarnya zaman ini British memang tak suka dengan sebarang bentuk penentangan secara radikal, secara outspoken, kata orang putih kan. Dia tak suka depan-depan. Tak suka. Kalau ada nampak orang memberontak terus jumpa dengan dia lagi tak suka. Sebab itu kita lebih menggunakan jawapan yang sebetulnya. Dalilah, apa jawapan yang betul Dalilah? B. Melalui akhbar dan majalah. Ya, melalui akhbar dan majalah. Kita tak terus pergi menentang jumpa British, tapi kita menulis dalam akhbar dan majalah. Okey, baik, itu antara jawapan dan soalan yang telah diberikan untuk kertas 1 dan mungkin di sini kita boleh dapat bahawa untuk menjawab kertas 1 ni kita kena pastikan, kita ketepikan jawapan-jawapan yang benar-benar salah dan kita fokuskan kepada jawapan yang betul sahaja. Terima kasih Cikgu Azhari atas penerangan untuk episod kali ini dan kita juga berterima kasih kepada murid-murid dari SMK Teluk Parlimen Garang dan kita boleh dapatkan rumusan dari Cikgu sikit mungkin. Okey, terima kasih Irfan. Untuk cara menjawab kali ini, benda yang pertama saya nak bagi tahu adalah yang pertama adalah cara nak menjawab kertas 1 macam Irfan kata tadi, cari yang salah dahulu. Okey, cari yang salah dahulu baru dapatkan jawapan yang betul. Manfaatkan masa 2 minit. Okey, untuk soalan kertas 2, terutama sekali soalan kebat, jangan takut memberikan pendapat. Baik. Okay, kadang-kadang calon kita ni dia akan fikir, oh ni benda ni salah lah, tak nak tulis. Aku tak sure, aku tak pastilah jawapan ni, tak nak tulis. Tulis sahaja. Okay, Irfan, itu sahaja untuk kali ini. Jadi untuk nasionalisme keseluruhannya, cintakanlah Malaysia, cintakan negara kita, bersatu. Baik, cintakan negara kita, negara Malaysia. Terima kasih Cikgu Azhari dan diharapkan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada calon-calon SPM 2022. Dan kalau ada rezeki kita berjumpa lagi Cikgu insya-Allah. Dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye.